ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia bercerita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'a fi baiti kashifan an fakhidai aw saqai. Fasta'adhana Abu Bakr fa'udhina lahu wa huwa ala tilka al-hal. فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تحتش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Aisyah dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah dia. Dalam keadaan Nabi sedang berbaring. Berbaring sampailah kain Nabi tersikat. Kain Nabi ini tersikat, terselak. Nampak paha Nabi ataupun nampak betis Nabi. Datanglah bapa mertua Nabi Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar. Dia mai rumah Nabi. Bila mai rumah Nabi, minta izin kepada anak dia Aisyah, yang dia nak jumpa Nabi, nak jumpa menantu dia di dalam rumah Nabi. Ini adab. Walaupun yang tu menantu dia, tapi adab. Nabi bagi keizinan. Masuklah Abu Bakar. Masuklah Abu Bakar. Dalam keadaan Nabi sedang berbaring, macam kita cerita tadi, dan Nabi tetap dengan berbaring dalam keadaan kain Nabi ini yang Nabi pakai ini tersikat ataupun terselak, nampak paha ataupun nampak betis Nabi. Sambil berbaring, Nabi SAW cerita dengan, atau bersembang dengan Abu Bakar. Bagi kita orang Melayu, kalau situasi ini mungkin bagi kita macam tak berpada adab kan. Pak mentua duduk, menantu bersembang. Dia adab ni tuan-tuan, dia bersesuaian dengan tempat setempat beradab macam mana. Kita tak boleh nak sama semua. Kalau kita pergi negara Arab, sama ada orang muda ataupun orang tua, kalau dia cakap dengan orang lebih tua kepada dia, juga akan menggunakan perkataan anta. Wallahi ma ra'aituka, wallahi hal anta bil khair. Benda tu biasa. Muda pun perkataan sama, tua
pun perkataan sama. Tapi bila mai tempat kita tak boleh guna itu. Pergi cakap dengan serta pakcik, Pak pakcik lama hang tak main masjid. Pakcik tu umur 70, dia umur 19. Lama hang tak main masjid. Tapi bagi Arab biasa. Di Pakistan, saya duduk Pakistan lama. Orang Pakistan, orang perempuan, kalau kita pergi rumah dia, dia duduk di dapur. Dia kalau duduk ni dia bubuh baca alat giling capati tu. Dia duduk terkangkang, dia bubuh, dia giling tu biasa. Kalau Malaysia aku tak ambil dah jadi menantu. Aku tak ambil dah, cantik pun tak ada adab apa. Dia berbeza-beza keadaan dia. Jadi bagi mereka itu adalah benda biasa. Nabi berbaring dalam keadaan kain Nabi tersingkap. Abu Bakar masuk sembang dengan Nabi SAW, Nabi tetap berbaring. Datang pula Umar bin Khattab, minta izin, dibenarkan dia masuk dan mereka bersembang. Nabi tetap berbaring, dua bapa mertua Nabi ni duduk. Berbaring, kain Nabi tersingkap, nampak paha dan juga nampak betih Nabi. Dia macam ni tuan. Kadang-kadang kita dengan orang yang kita rapat ni, kadang-kadang kita tak segan mana. Kita tak segan mana. Kalau kita rapat dengan orang tu, kalau kita tak rapat dengan orang tu, kita segan. Macam saya baru ni ceramah di satu tempat di BJ. Lepas daripada ceramah tu kuliah Zuhur, mereka buat makan. Buat makan ni, tadi mereka bagi masuk dalam bilik CEO, makan 5-6 orang. Dia punya menu pula hari tu menu tradisional dengan ulam, dengan sampai. Dalam banyak-banyak tuan-tuan, dia ada siput sedut. Yang tahu siput sedut? Yang masak warna kuning tu. Siput sedut ni nak berkeluar kena sedut. Yang CEO ni, dia pun duk ambil ni, dia pun duk sedut dengan penuh kesopanan. Tak keluar. Tak keluar. Sebab dia segan kat kita. Nak makan tapi nak sedut kuat-kuat. Ustaz dia tak tahu kalau ustaz dapat, ustaz sedut lagi dahsyat. So dia pun duk ambil siput tu duk tengok kita ni. Tak keluar kan. Bila kita dah habis makan, kita keluar pergi basuh tangan ni, kita nak masuk ni, dengar bunyi mereka sedut punya dahsyat. Kita mula balik. Tak ada apa pun sebenarnya. Sebab tu Nabi duduk macam tu, sebab Nabi dah rapik, dah rapat sangat dah dengan pak mentua Nabi. Jadi tak segan sangat. Macam kita dengan member kita kan, main duduk sembang, kita pun duduk sembang, dia pun main duduk senang unjuk kaki depan kita. Dia tak rasa segan sebab dia rapat. Kadang-kadang tak kenal pun tak segan, kita main duduk kuliah, ramai mana tak kenal, kita pun unjuk kaki. Tu tak kenal. Bila Uthman ibn Affan masuk minta izin kepada Aisyah, bila Nabi dengar Uthman masuk, barulah Nabi ringkas bangun. Dia terus Nabi ambil kain Nabi, Nabi tarik kain Nabi yang tersingkap tadi, Nabi tutup paha dan betih Nabi. Terus Nabi bersembang dengan mereka tiga. Aisyah, dia ni meneliti dan dia memang cek amalan Nabi. Benda ni berlaku dan Aisyah memang teliti. Aisyah dia memang meneliti dan dia cek amalan Nabi. Macam isteri kita meneliti dan cek telefon kita. Itulah dalil dia. Apa yang perempuan buat tu, itulah dalil dia. Maka dia pun tanya kepada Aisyah, Aisyah tanya kepada Nabi, pasal apa yang Nabi buat macam tu? Abu Bakar, Umar masuk, Nabi tetap berbaring, kondisi kain Nabi agak ternampak betis paha Nabi. Uthman masuk, Nabi terus duduk, tarik kain Nabi. Kata Nabi, adakah tidak wajar aku malu dengan seorang individu yang malaikat pun malu dengan dia? Yang nama Uthman ni, malaikat malu dengan dia sebab banyak sangat amalan soleh yang dia buat. Tuan-tuan, hadis ni kebanyakan para ulama bercerita fadilat sahabat Nabi yang bernama Uthman ibn Affan. Seorang lelaki yang banyak kuat ikhlas beribadat sampai malaikat pun jadi segan dengan dia. Para ulama berbahas hadis ni menceritakan mengenai Uthman. Tetapi Imam Bukhari nampak hadis ni melangkau daripada apa yang dinampak oleh para ulama lain.
Apa yang Imam Bukhari nampak, dia berkeluar, dia bawa keluar daripada hadis ini fiqh. Dia berkeluar daripada hadis ini dijadikan sebagai hukum. Imam Bukhari berbicara mengenai hadis ni. Siapa yang mengaji Sahih Bukhari dia tahu. Imam Bukhari berbicara mengenai hadis ni dengan berbincang, paha orang lelaki itu aurat ataupun tidak. Kan baru ni kalang kabut sikit kan, tuan-tuan kan, tersebar video apa, paha lelaki ni aurat gadak, bergaduh di kalangan ustaz sendiri dan sebagainya. Dia sebenarnya benda ni dia tak ada isu pun. Walaupun kita tak berpegang dengan pendapat ni, tapi kita mesti menghormati yang pendapat ni memang ada dibincangkan. Imam Bukhari sebut dalam kitab Sahih Bukhari dua-dua sekali. Dia sebut paha ni aurat ataupun tak, dia juga bawa juga hadis sebut paha ni aurat. Imam Malik minority daripada ulama mazhab Maliki. Minority maksudnya bil aks, dia berlawanan dengan majority. Minority para ulama Malik juga bersetuju paha lelaki ni bukan aurat. Bukan takat setuju, mereka aplikasi dan praktikalkan. Nanti saya buktikan kepada tuan-tuan. Jadi perbahasan ni ada. Jadi kita pun janganlah drastik sangat. Kalau kita tak suka kepada seseorang tu, kita pun ada banyak konflik dengan dia. Kalau salah, salah. Tapi kalau dia sebut betul, jangan kerana personal konflik dengan dia sampai kita salahkan apa yang betul. Tak boleh, agama tak suka. Kena berlaku adil. Kena berlaku adil bab ni. Dan kita jangan drastik. Kalau kita tergesa-gesa, kita akan selalu melakukan kesalahan. Contohnya itu bulan 4 kita pergi kuliah subuh. Kita cerita di sini. Tak ingat dah? Tak apa, dimaafkan, lama lah. Masa tu timbul kes budak tahfiz mati. Konon-kononnya sebab warden sekolah tu pukul. Ingat tak? Saya sebut di sini, saya sebut dalam posmo bila ditemu bual dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang berlaku bagi badan yang ada autoriti buat siasatan. Betul, warden ni salah, ambil tindakan pada dia. Tapi jangan bakul sampahkan semua tahfiz. Tapi kalau warden ni tak salah, mak pak salah, kecuaian mak pak, jaga kesihatan, keselamatan anak-anak, mak pak kena ambil tindakan. Tapi kita bagi warden ni separuh nyawa dah. Banyak mana dah pahala kita buat ni pergi transfer pada dia. Nah, bulan lepas keluar keputusan, budak ni mati kenapa? Kecil tikui. Tengok, tergesa-gesa kita. Mana boleh dia mati kena kencing tikui? Kita tak puas hati. Kita yang tak puas hati ni, dulu kat universiti ambil fakulti forensik ke? Kimia ke? Tak kan? Awak bertenang. 2-3 hari lepas pun saya minta seorang sahabat, saya main kelas ni, dia ada siap, dia bagi apa tu, projektor tu, dia connect siap dah, dia nak tunjuk satu benda. Kita pun bila buka soalan awak, dia terus klik terus. Ni pertama kali orang tanya soalan macam tu. Dia main satu video press conference. Ada satu persatuan yang baru ni mereka buat balik press conference ni, cerita mengenai coklat Cadbury ni. Dia dulu 2011 isu ni dah ada dah. Isu coklat Cadbury ni ada DNA babi ni. 2017 beberapa minggu lepas mai balik, ada 2 produk ni yang didapati ada DNA babi apa semua. So mereka minta dipulaukan semua. Saya kata kepada sahabat, bawa tenang. Kita ni, kita jangan tergesa-gesa. Dulu 2011 kita dah buat salah dalam bab ni. Kita buat salah walaupun dah dipulihkan keadaan, tapi reputasi company ni memang tercemar. Orang nak tengok coklat tu pun tak mau beli. Dan dia nak pulihkan keadaan ni bukan senang. Saya tak bagi pihak yang ada otoriti. Saya kata sahabat ni kerja dengan JAKIM ke, bahagian mana ni halal. Dia saya Muslim, saya bertanggungjawab. Betul. Bagi yang ada otoriti. Di Malaysia yang ada otoriti bab halal, JAKIM. Semua orang tahu. Dan tuan-tuan, halal JAKIM ni dia punya spek high end. Kalau kita punya produk, kita dapat halal JAKIM. Kami daripada kapsul sekarang, kami nak pergi ke soft gel.
Kita dapat ni halal jakim ni, produk kita boleh bawa masuk berapa puluh negara tanpa memerlukan halal daripada negara tu. Sebab apa? Sebab halal jakim ni high end. Bagi dia sembang lah. Oh, dia kata tak boleh. Dia kata kalau ustaz pergi luar negara, Cadbury ada yang tak ada halal. Di Malaysia mungkin ada halal. Saya kata sahabat, kalau pergi KFC luar negara pun banyak yang tak halal. Di Malaysia ada halal, boleh makan ke Malaysia ni? Dia fikir balik, kalau kata boleh pun kena, kata tak boleh pun tak kena, dia tutup balik projektor tu. Oh tenang, jangan tergesa-gesa. Nak makan, makan. Tak mau makan, sudah. Nak mengeluarkan hukum haram, biar mereka yang ada authority. 2011 member saya Dua Shah Alam, Session 24. Daripada tahun 1993 sampai hari ini, dia punya projek di mana? Di Langkawi. Tiap-tiap 2 minggu mesti fly Langkawi. Pergi pagi, balik petang. Tiap-tiap kali balik mesti masuk Haji Ismail Group. Tu memang syarat sah di Langkawi. Beli coklat. Antara coklat yang dia suka beli itulah Cadbury tu. Dia tahu ustaz boleh bayang, kami duk makan anak beranak daripada 93. Mai 2011 dia kata ada DNA babi. Ustaz boleh bayang perasaan saya? Saya dengar ada DNA babi. Saya tengok muka saya kat cermin pun sebiji muka saya macam babi lah. Kesian kat dia. Oh tenang. Sama juga. Tuan-tuan tengok tak? Dalam bab ni, minoriti daripada pendapat mazhab Malik, mereka menyebut aurat lelaki ni tidak dinamakan dengan paha. Maksudnya paha bukan daripada aurat. Tetapi jumhur para ulama sebut paha lelaki adalah aurat. Cuma kita nak tengok apa yang dia bincang sebenarnya tu je. Bila dia sebut paha lelaki bukan aurat, dia juga menyebut kesempurnaan menutup aurat. Boleh faham tak? Boleh. Sekali saya tengok macam mana mereka aplikasikan. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Jadi kita bila dengar benda ni, kita pun jangan drastik. Oh kalau macam tu, hang mai semayang, hang tak payah pakai seluar. Nak bodoh ni pun dia kena kontrol sikit. Jangan tunjuk sangat. Tinggal ke anak cucu semua. Saya tanya tuan-tuan jujur, bagi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang mutawasid, pertengahan, aurat lelaki di mana? Aurat lelaki pusat dan lutut, betul tak? Tak. Yang kita main semayang ni pakai kemah ni pasal apa? Sebab dia ada kesempurnaan menutup aurat. Yang tuan-tuan dengan saya pakai ni sempurna. Bukan kata pusat lutut ni tutup pusat lutut, baju tak pakai. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i, aurat seorang menantu perempuan dengan pak mertua, menantu perempuan dengan pak mertua, pusat dan lutut. Macam mana tuan? Tak jam pak mertua. Isteri pula berpegang teguh dengan pendapat ni. Saya pegang teguh, saya pusat lutut. Dengan abang pun pusat lutut, dengan pak abang pun pusat lutut. Tak jam pak mertua. Pak mertua astagfirullah ni ayat tengok 3 kotak tisu dah habis. Dia ada kesempurnaan menutup aurat. Jadi saya tak suka berbalik. Cuma saya berpegang kepada majoriti paha adalah aurat. Tapi ini pendapat mereka dan saya tunjuk kepada tuan-tuan macam mana mereka aplikasi pendapat ni supaya lain kali kalau kita tengok kita tak cepat hukum. Masa saya mengaji di Pakistan, orang Pakistan bermazhab kepada mazhab Hanafi. Di tempat kami belajar ni banyak foreigner daripada Afrika, daripada Niger, Mali, Senegal, Uganda, semua ni belajar tempat kami. Mereka ni bila main semayang apa, pakai jubah semua cantik. Bila masuk dalam dewan kuliah, pakai semua cantik. Kami setiap pagi Jumaat, kami ada main bola. Malaysia, Thailand ni semua kita geng. Kami main lawan dengan pok-pok Afrika. Daripada Senegal apa Uganda ni semualah, kita panggil perlawanan persahabatan. Sebab main betul-betul kalah 19-0. So persahabatan dia lah. Agak-agak kena 3-4-0 cukup berhenti. Main betul-betul setengah jam 19-0. Ingat lagi pada tahun 1969 kita tunjuk cekak, bunyi visil pertama tu gol dah. Mampu itu 19-0. Jadi dia pun main-main bola, dia pakai short pendek. Kita tadi ni macam mana ni? Semayang dengan pakai jubah, main kuliah dengan pakai jubah.
Main bola seluar pendek. Kita ada juga berenang, swimming apa ni semua, mereka main berenang pakai seluar pendek. Kita ni main bola, berenang ni pakai lah seluar 3/4 tu. Mereka pakai seluar pendek tu. Kita tak cakap banyak, kita pengulas terbaik di dunia. Kita terus buat satu kesimpulan, inilah golongan munafik. Bagi munafik terus. Sebab main semayang pakai jubah, main bola seluar pendek. Drastik. Tapi bila kita mengaji, barulah kita tahu, walaupun minoriti disebut paha bukan aurat, tetapi mereka hanya aplikasikan pendapat bersesuaian dengan tempat. Bagi dia, main bola tu riadah, so pakai seluar pendek. Bukan setiap waktu dan masa dia pakai seluar pendek, dia praktikakan sesuai dengan tempat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok kan, ramai orang Melayu juga main bola pakai seluar pendek. Betul tak? Cuba kita tanya sebab apa? Dia terus jawab, Imam Malik menyebut dalam kitabnya Muwatta. Malik kenal kat hang kata kita ada. Bagi mazhab Imam Syafi'i, paha itu adalah aurat, kena tutup. Boleh nampak tak? Nak bagi nampak lagi pada tuan-tuan, supaya walaupun kita tak pegang pendapat ni, kita hormat pendapat ni. Tuan-tuan, musim panas di belah-belah negara Arab, musim panas belah-belah Afrika, mereka memang suka main Malaysia. Bulan 7, bulan 8, tetapi lah Batu Feringgi ke, Pulau Tioman ke, Pulau Perhentian ke, Tok Shah Pijo, KLCC ni, Bukit Bintang ni, tuan-tuan akan tengok Arab ramai. Tuan-tuan akan tengok satu pasangan Arab yang perempuan ni tutup semua, dengan sarung tangan, pakai biji mata yang nampak, tutup semua warna hitam. Tepi dia jalan dengan seorang lelaki ni pakai t-shirt, pakai seluar pendek. Tuan-tuan pernah nampak tak fenomena ni di KL? Bila kita pergi Tioman, Batu Feringgi, betul tak? Kita ni main macam pikir tak habis. Betul tak? Dia ni baru punya tutup aurat, biji mata yang nampak, tangan pun pakai handsock. Pergi jalan dengan satu jantan ni pula seluar pendek. Kesimpulan pertama yang kita buat ialah, sepatutnya perempuan Arab ni kena menikah dengan aku. Itu kesimpulan pertama. Sebab aku ni tutup aurat elok. Menikah dengan aku akan bimbing dia ke jalan yang lurus. Tu. Kesimpulan kedua, kita buat satu tafsiran. Kita ke ulama tafsir, kita kata betul ya, Allah sebut dalam surah Tahrim tu betul. Allah buat contoh macam mana seorang lelaki yang nama suami, nama dia Fir'aun. Dia bagi Fir'aun tu ibarat Arab ni, kahwin dengan satu perempuan yang beriman, salihah, qanitah, salihah lagi, nama dia Asyah. Dua-dua lelaki bini. Fir'aun ni kafir, Asyah beriman. Inilah contoh depan kita. Ni Pak Arab ni, aku tak tahu bangsa Fir'aun mana dan perempuan ni salihah. Kita ni cepat sangat. Hari ni baru kita tahu pasal yang perempuan ni pakai tudung tutup muka habis, pasal lelaki ni pakai seluar pendek. Jadi taklah berlaku drastik sangat. Jadi kita bertenang lagi kali. Jangan kalah kabut. Jangan kalah kabut. Saya pernah berhadapan dengan situasi di, kalau tuan-tuan pernah dengar Masjid Pulau Meranti, lepas di Puchong, dekat dengan Cyberjaya kan. Saya khutbah situ. Masa belum buka Masjid Raja Fisabilillah di Cyberjaya, Masjid Pulau Meranti ni antara masjid tumpuan orang solat lah. Termasuk di sana ada Universiti Lim Kok Weng kan. Lim Kok Weng ni pelajar dia semua international. Masa saya khutbah, ada 5-6 orang student Arab, mereka baru main Malaysia. Kira minggu tu, minggu pertama mereka sembahyang Jumaat. Arab ni tuan-tuan, bila dia main sembahyang Jumaat, tuan-tuan tahu Arab bila main sembahyang Jumaat, dia mesti akan main awal. Macam mana kita tengok di Mekah tu, selepas subuh orang tunggu dah nak Jumaat. Arab Jumaat memang main awal. Bila dia main awal, sebab dia tahu kelebihan main awal tu. Yang kedua, dia main awal, dia akan duduk di saf depan, sebab dia tahu kelebihan duduk saf depan. Arab Jumaat mesti main awal. Kelebihan main awal, dia duduk depan sebab dia tahu kelebihan duduk depan. Sama dengan Melayu juga. Melayu pun hari Jumaat dia main awal sebab dia tahu kelebihan pisang banyak lagi.
Tu beza lah, beza sikit. Melayu kalau jumpa pisang, gugur iman kan. Jadi dia apa ni baru mai? Masalahnya dia bawa budaya dia apa dia? Dia mai semayang Jumaat hari itu dia pakai selok pendek. Selok pendek maksud saya ni tuan-tuan sekalian, dia pakai selok tu lebih kurang tutup sikit dia lutut. Bukan sampai nampak paha lah, tutup sikit dia lutut. Bila kita duk khutbah, kita dah nampak dah AJK, orang kampung ni semua dah tengok lah ni Arab jahiliah mana dia bagi jahiliah tu Kita duk khutbah terlibat, kita pun tengok fenomena ni tak sedar. Lepas bayang, kita pun pergi jumpa dia apa sembang lebih kurang apa semua. Tetapi siapa yang pakai macam ni? Dia terkelam saya bila Arabi, kita boleh cakap lah kan. Saya kata, aku mengaji Yaman dulu. Dia kata, ma qara'ta ma yaqulu Bukhari fi sahihi wa ma yaqulu Malik fi kitab al-Muwatta. Hal akmalta dirasa kana man min qabl. Dia tanya, boleh cakap Arab? Hang pernah mengaji tak Sahih Bukhari? Jenuh ke kenal itu? Hang pernah tengok tak apa Imam Malik sebut dalam Muwatta? Lagi best dia tanya, dulu mengaji habis ke tak habis? Yang tu lagi sedap. Kalau dia kata dulu masa ustaz mengajar hang tidur ke tak, tu okey lagi. Tak apa, habis ke tak habis. Saya kata betul Bukhari sebut benda ni, Malik sebut benda ni. Tapi yang kena ingat, dalam Bukhari juga Nabi larang kita pakai pakaian syurah. Pakaian penduduk setempat tak pakai, walaupun menutup aurat. Dia ni kawan dengan mana punya Sudan tu dah bagi satu jubah kat dia pakai. Jubah Sudan ni tu lengan dia main macam ni. Tak cukup dengan tu, kawan tu bagi dia dengan serban yang besar sekali, dia ikat ni sampai nak sujud dia tak kena di bawah. Dia bila pakai macam tu, mata jamaah semua tertarik dengan tengok dia. Nabi tak bagi sebab dia mengganggu orang lain. Tanpa hang dah faham, di Malaysia ni orang Melayu bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Tak kena pakai macam ni. Dia pun hangguk faham. Minggu depan main sembahyang Jumaat, duduk depan, tapi pakai selok 3/4. Okey. AJK kata tak boleh. Mereka mesti kena pakai jubah. Mereka harap bawa bertenang ke AJK pun. Mereka pakai 3/4 tu pun cantik lah. Jadi jangan tergesa-gesa nampaknya. Walaupun saya tak bersetuju dengan pendapat paha itu bukan aurat, tapi oleh kerana dia ada dalam bab yang dibincangkan, kita faham dan kita tahu macam mana mereka yang berpegang dengan pendapat paha ni tak aurat, dia aplikasikan sesuai dengan tempat dan juga keadaan. Okey, bismillah. Tuan-tuan tanya dulu insyaAllah. Kalau tak saya sambung yang kedua. Bismillah. Yang kedua pula tuan-tuan, baru ni dia main pula video yang seorang perempuan Melayu pakai tudung warna pink yang belah anjing. Tak apalah tu okey. Masalahnya ada pula orang agama yang baca beberapa hadis betulkan tindakan perempuan ni. Tuan dapat video perempuan Melayu kan, yang pakai tudung warna pink, yang belah anjing, yang peluk, cium, yang anjing jilat muka dia dan sebagainya. Ada pula asatizah orang agama yang baca beberapa dalil betulkan tindakan ini, dengan dia bawa dalil mengenai seorang lelaki zaman Bani Israel tu, yang tengah musafir, fawajada bi'ra, putus bekalan minuman dia, tak ada air. Dia jumpa satu telaga. Di dasar telaga tu ada air. Padang pasir ni minima tuan, telaga dia dalam 30 kaki. Dahaga sangat, dia turun minum sampai hilang dahaga. Susah payah pula dia keluar. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thura min al-'atash. Dia nampak seekor anjing tengah jelek lidah ni, tengah jilat tanah. Menunjukkan simbolik anjing ni dahaga. Dengan dia keluar lidah, kok-koklah ada tanah yang lembab kena lidah ni, hilang dahaga. Lelaki ni kata, anjing ni dia dahaga macam aku dahaga tadi. Atas satu dasar, kita panggil dasar apa?
kemanusiaan ke? Tu anjing wajib. Dasar keanjingan boleh? Tak boleh. Ihsan. Dia susah payah, dia turun balik dalam telaga tu. Kalau kita pakai dak lah, siapa nak turun 30 kaki pasal anjing? Keluar bagi anjing tu minum, Allah ucap 3. Fasyakara lahu, Allah ucap terima kasih. Faghafara lahu, Allah ampun dia. Dalam riwayat Muslim, fa'adakhalahu jannah, Allah masuk dia dalam syurga. Apa kata ustaz ni? Lelaki zaman Bani Israel bagi anjing minum, Allah ucap 3. Terima kasih, ampunkan dia, masuk syurga. Perempuan Melayu yang bela anjing ni bukan takat bagi minum, makan pun bagi. Oh, kemah tu. Kasih sayang pun bagi, perlindungan bagi. Allah akan bagi kat dia lebih daripada lelaki Bani Israel. Dalil dia sahih, sandaran dia ialah salah. Dalam Islam kita nak tolak kata tak boleh bela anjing pun tak boleh, sebab boleh bela. Nak bela ada terma dan syarat. Kalau saya dengan tuan-tuan kata tak boleh bela pun tak boleh, sebab boleh. Ada terma dan syarat. 2 je boleh bela. Kalau betul yang nak bela anjing, ada 2 sebab. Pertama, tujuan bela untuk jadikan dia kalbun mu'allama, anjing terlatih untuk menjadi pemburu. Boleh. Dalam Bukhari, dalam Muslim ada satu kitab khusus, bab khusus nama dia Sayyid, pemburuan. Nabi ajak teliti. Saya masa duduk di Pakistan, di Punjab, ada satu tempat, memang tempat ni dilatih untuk bela anjing. Bela anjing untuk dijadikan pemburu, pengawal dan sebagainya. Anjing ni Masya Allah, Allah bagi dia kelebihan. Teria bau, pandangan dia luar biasa. Tuan-tuan pernah tengok polis kan, dia ada pasukan anjing. Dia panggil apa? Pasukan anjing tu? K9. Berlaku jenayah, contohnya di sini, ada cebisan apa dia, baju penyedayah. Bawa anjing ni, dia bagi anjing ni bau. Anjing ni bau, dia boleh detect penyedayah ni. Kelebihan dia bau-bau tu dia boleh detect. Dia tahu penjenayah ni warga negara ke warga asing. Dia bau baju tu, kalau warga asing pun dia tahu dah permit mati bila ataupun permit masih hidup. Tu dahsyat tak dahsyat tu. Kelebihan. Saya masa bagi post apa dia tahun lepas, saya bawa family saya, bawa staff saya. Kita pun tahu dah, saya sampai sana, saya khutbah raya di sana. Saya dijemput untuk khutbah raya di sana. Sekali saya bercuti 3 minggu di sana. Orang Malaysia sana bagi tahu dah, ustaz nak main sini payah sikit. Jenis nak bawa tenusu, susu apa dia, makan daripada sumber daging ayam ni semua tak usah bawa dah, renyah. Lagipun sini makan ada, bukan tak ada. Tapi pergi 15 orang. Nama Melayu ni ketegak. Bawa 2 beg ni, 50 kilo. 25 kilo dengan sardin, dengan apa, dengan seruling ayam, seruling daging penuh. Mereka dah beritahu jangan ada. Sebab sana payah sikit. Kita pun bawa juga jadi ketegak ni. Bila sampai di airport, pegawai immigration orang putih ni tengok. Dia tengok kita pun tahu dah, dia ni mesti bawa serunding 3 kilo. Dia tengok pun tahu, dia pun baca haji pengesan dah. So kami bawa beg ramai 15 orang ni, dia suruh pergi beratuk di hujung sana. Di hujung tu ada 4 kaunter yang pakai anjing tu. Sudah. Saya lagi anjing ni pergi detect saya lagi. Pertama kita tak declare, dia suruh declare di atas flight. Yang kedua kena denda. Kita pun tawakal. Bawa beg pertama 25 kilo makanan. Dia tak buka. Dia pegang anjingnya. Anjing ni bau. Anjing ni pun pandai. Kalau serunding dia boleh tahu daging ke ayam. Tu dahsyat tak dahsyat tu. So dia pegang anjing ni. Anjing ni pun bau beg ni. Beg pertama lepas. Selamat. Bau pula beg kedua. Dia pun bau beg kedua ni. Dua beg lepas. Tuan-tuan tengok beg orang beriman ni, jangan main-main tu. Saya ingat hari tu anjing tu semua ke apa kata boleh bau lepas dah. Jadi bila saya duduk di Punjab, saya tengok macam mana dia latih anjing. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Saya tengok orang Afghanistan, dia main latih anjing di Pakistan ni untuk jadi pemburu. Sembang dia kata kami di Pakistan ni, makanan kami di kambing. Saya kata Melayu pun kambing juga. Cuma kambing mereka ni di gurun. Sana kan banyak gurun apa semua, gunung ganang. Kambing gurun ni dia memang hidup di lereng-lereng gurun. Kambing gurun ni.
Tuan-tuan tengok dalam Net Geo, dia ada kehidupan kambing gurun. Kambing gurun ni dia duduk atas tu 100 kaki, daripada bawah kita nampak pun sayur. Kalau kita pergi panjat atas gurun tu nak tangkap kambing tu, elok sampai atas, tinggal gurun dia, kambing tak ada dah. So mereka guna anjing. Anjing ni dia insya-Allah lah, without fail lah, pegang je, latihan dia, pegang anjing ni. Kita nampak kambing tu daripada bawah, kita tunjuk ada 2-30 ekor. Mana yang kita mau, kita tunjuk, kita lepas anjing ni, Bismillah, Allahu Akbar, insya-Allah tanpa gagal dia akan dapatkan kambing tu untuk kita. Sebab tu dia ada bab kitabus sayd. Nabi ajak bila kita lepas anjing ni, Bismillah, Allahu Akbar, dia pergi tokok kambing tu yang kita suruh tangkap, tokok kambing itu mati. Oleh kerana kita lepas anjing ni dengan nama Allah, tokakan anjing tu ibarat sembelihan. Kita boleh makan anjing tu. Apa dah? Nabi ajak ni. Kita makan anjing tu pula, kita makan kambing tu. Tuan-tuan bertenang. Ataupun senang nak nampak lah. Kita pegang anjing telaten ni, masuk hutan, tangkap ayam hutan, Bismillah, Allahu Akbar, dia pergi tokok ayam hutan tu, mati. Ayam hutan tu boleh makan. Sebab kita lepas anjing tu tadi dengan nama Allah. Tapi kalau anjing Cina sebelah rumah pergi tokok ayam, siapa pun tak tahu, tuan-tuan jangan pasal. Dia boleh buat macam tafsiran. Tapi kata Nabi, bila dia pergi tokok kambing tu, elok kita nak pergi ambil. Kambing tu dah hidup lagi, terus pegang pisau, Bismillah, Allahu Akbar, sembelih, baru boleh makan. Kalau kita biarkan, kambing tu bertukar menjadi bangkai. Boleh tak tuan-tuan? Dia ada bab ni khusus. Tapi kalau kita lepas anjing ni, Bismillah, Allahu Akbar, elok dia nak pergi tokok kambing ni terajang anjing tu mati. Anjing tu tak boleh makan. Dia tahu aku tak dapat kambing, anjing mau aku balik dah, bawa tenang. Nabi ajak lagi kita lepas anjing ni, elok kita nak pergi ambil kambing ni, tengok paha kambing ni dah hilang sebelah. Dia balas dulu kat dia, kita lambat sangat, korang hajar punya anjing. Tapi kita tak boleh makan. Sebab masa tu dia tangkap untuk dia makan. Nabi ajak lagi yang keempat, bila kita lepas anjing ni, bila kita nak pergi ambil kambing ni, contohnya sekeliling kambing ni ada 3-4 ekor anjing lain. Kata Nabi, kita tak boleh makan kambing ni, sebab kita tak tahu anjing mana yang tokok kambing ni sampai mati. Nabi ajak, jadi boleh bela untuk jadikan dia sebagai binatang buruan. Bukan tak boleh, boleh. Ada sebab ni, ada, silakan. Kalau tak ada, jangan. Yang kedua, boleh bela untuk jadikan pengawal dalam 2 keadaan. Pertama, jadikan dia pengawal, contohnya kalau di ladang. Yang kedua, jadikan dia untuk mengawal ternakan. Cuma ada satu pendapat sebut, saya tak berapa setuju pendapat ni, tapi saya bagi tahu juga kepada tuan-tuan, kalau saya tak setuju, bukan bermaksud pendapat tu boleh ditolak. Mereka juga benarkan anjing ni dijadikan dia sebagai pengawal di rumah ataupun dalam kurungan atas tujuan-tujuan yang perlu. Contoh orang buta dan sebagainya, bela anjing sebagai apa, penunjuk jalan dan sebagainya, termasuk mereka benarkan untuk jadikan dia sebagai pengawal di rumah. Saya tak setuju pendapat ni, tapi pendapat ni ada di dalam kitab fiqh. Tapi orang yang nak bela anjing sebagai pengawal di rumah mesti kena terma dan syarat. Saya masa duduk di Pakistan, tengok mereka bela kambing lereng-lereng bukit ni, lepas macam tu je 400-500 ekor. Yang jaga kambing ni 4-5 ekor anjing. Tak payah pakai siapa, lepas macam tu. Yang bestnya, kalau kambing ni hilang, anjing tu boleh tahu. Tu yang best tu. Tak tahulah kok petang-petang anjing ni fikir sekor-sekor kambing tu, tak tahu, tapi dia boleh tahu. Boleh bela, bukan tak boleh. Yang kedua, kalau betul nak jadi pengawal, terma dan syarat. Biar hang ni betul-betul lah, dahsyat lah, orang ada duit, elok lah bela. Ni apa pun tak ada, bela anjing. Pencuri masuk rumah hang pun menyesal, tak ada apa nak ambil, bela anjing buat apa. Biarlah duduk di satu tempat, country hide. Kita dengar country hide pun kita tahu. Boleh lah, macam seorang sahabat saya, dia ni token stesen minyak, dia ada 7-8 biji. Dia punya satu je lah, yang lain dia guna nama kawan, rakan dia semua ni, tapi dia kontrol semua.
Dia ni tiap-tiap Sabtu Ahad pergi menembak di kelab menembak di Kajang. Duduk di Seri Kembangan. Lepas menembak, dia akan pergi sarapan di Janda Baik punya tadak kerja. Tu Kajang Janda Baik pergi sarapan dia. Dia ambil saya satu gambar. Dia hantar kod telefon. Depan tempat dia duduk sarapan ni ada satu kedai 2 tingkat. Cina daripada KL, Selangor, Pahang pergi hantar anjing ni untuk grooming. Bagi mandi, sikat apa ni, sekali hantar ni dengan 400-500 punya belanja. Dia hantar saya satu gambar anjing, dia nak beli anjing tu. Cina tu nak jual dekat dia 17,000. Saya kata kepada dia, buat apa beli anjing ni? Dia kata, Ustaz, kita 7-8 stesen tu ada. Kadang-kadang security tak main ambil duit di stesen, kita kena bawa balik apa-apa, kita pun takut lah. Bahaya. Saya tahu rumah tuan ni nak masuk pun 3-4 security tu ada. Depan rumah pun tu ada lagi security hak sendiri. Dengan alam lagi, CCTV lagi. Dia tak ada. Yang ni beli ni untuk lebih secure. Saya tahu okey, syarat tu okey betul. Tapi anjing tu kita nak beli pun kita kena tahu anjing macam mana. Sebab yang dia nak beli anjing ni, yang dia hantar kat saya gambar ni, anjing ni tak ada ketot ni, kementot ni. Dengan ikat bulu tu dengan repen warna pink, ekor tercacak itu. Jadi ketot ni. Anjing ni kalau pencuri main, dia nanti menyalak pun. Pencuri nanti gelak balik kat dia, tuan. Pencuri tu nanti gelak lu kat anjing tu baru pencuri. Agak-agak lah sikit. Ni betul-betul bukan nak jadi dia sebagai pengawal, nak jadi dia sebagai binatang peliharaan. Cuma atas dasar agama, pengawal lah. Saya tak beli ya. Dia panggil apa tu, agama tu? Rottweiler tu apa? Oh tu yang tu tak boleh Ustaz. Buka barang, kesian kat pencuri. Lah, hang belah anjing buat apa? Belah juga tanpa sebab. Macam perempuan Melayu duk belah tu kan. Tuan-tuan, kita hanya dapat satu video kan. Tetapi KL, ramai mana orang Melayu belah anjing? Ramai mana artis belah anjing? Tak usah orang lain, adik-beradik saya sendiri duduk dekat KLCC, duduk kondominium million plus. Anak seorang, umur 3 tahun. Bini tak mau dah anak cukup seorang ni baru rimah perut dah. Tak mau dah. So anak ni boring, tanya anak ni mau apa? Anak ni mau anjing. Dia bini tak mau anak seorang. Belah anjing untuk teman anak kita kalau menikah lain. Betul tak? Bini tak mau nak menikah lain, tak belah anjing, buat belah anjing. Betul kan? Macam tak setuju kan? Saya tanya dia, apa sebab belah anjing ni? Anak ni mau Ustaz, budak-budak ikut lah. Saya kata belah kucing pun tak apa. Dia tak mau, tapi harga 24,000 sekor. Nak beli ni kena order, masuk Malaysia ni kena ada permit, sampai airport kena kuarantin, makan kena jaga, manja, kena duduk dalam aircon. Tandas ni, tonton dia pergi tandas kita ni. Bukan yang toilet trainer tu, tandas kita ni, dia lepas dia berak, dia kencing, dia beli flush. Tu yang 24,000 tu. Dia kata dia mau saya beli lah. Saya kata kat dia, takkanlah sebab anak mau anjing beli. Kalaulah anak ni mau babi, saya dia yang mulut kan, nak beli ke? Dia duk fikir tak lepas. Sebab kalau kita belah anjing tanpa 2 tujuan tadi. Pertama, setiap hari pahala kita kena potong 2 kirat. 2 kirat ni, 1 kirat sebesar Bukit Uhud. Selalu kita dengar orang cerita bab sembahyang jenazah kan. Siapa sembahyang jenazah sampai 1 kirat, siapa yang ikut jenazah sampai ke tanah perkuburan 2 kirat. Siapa belah anjing tanpa sebab kena potong 2 kirat. 2 kirat ni, 1 kirat besar Bukit Uhud, 6 kilometer ukur lilit dia. Dah lah hang buat pahala tak banyak, kena potong pula 1. Yang kedua, innal malaikat takkan masuk dalam rumah yang ada anjing, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Malaikat takkan masuk. Malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat maut bila apa-apa masuk. Bila malaikat rahmat tak ada rumah kita. Tuan-tuan nak tahu, perempuan nak tahu rumah kita tak ada rahmat,
Bila tak ada rahmat, laki bini kadang-kadang isu kecil bergaduh. Isu tu tak payah bergaduh, pasal rumah tak ada rahmat. Mak pak nak suruh anak sembahyang ni, anak tak mau sembahyang, rumah tak ada rahmat. Tapi paling senang nak nampak benda tak ada isu laki bini, sembang bergaduh. Baru ni bulan Syawal, dia tanya suami dia, bang, dah 15 Syawal, kita nak start puasa 6 bila? Suami dia kata, kita puasa weekend, hari kerja tak boleh, hari kerja rumah terbuka, setiap level office ni ada rumah terbuka. Isteri dia tak mana boleh macam tu, Allah nak kira abang. Dia tanya suami dia jawab, dia marah. Mana boleh itu? Saya pula hari kerja tak ada rumah terbuka, saya boleh puasa 6 weekend. Abang jangan nak penting diri sangat. Bergaduh lagi bini, last kali dua-dua tak puasa 6. Tu. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan tengok orang tak puasa 6 ni pasal ni. Sangka bagi nama tak? Benda sepatutnya tak bergaduh. Jadi jangan. Kadang-kadang kita ni terlampau moden sangat sampai kita ketepikan masalah-masalah macam ni. Jadi boleh pula ada 2 syarat tadi saja. Wallahualam. Baik, tuan-tuan nak tanya, boleh tanya. Kalau dah, insya-Allah kita jumpa nanti. Bismillah. Wallahualam, untuk sahabat-sahabat kita yang buat haji pada tahun ni, bila tuan-tuan buat haji, buatlah haji yang paling baik. Saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, jangan ada ghalat sikit pun bila kita buat haji. Walaupun kita ghalat tu kadang-kadang dibayar dengan dam, tapi kalau kita buat ghalat dalam haji, kita akan rasa ghalat seumur hidup. Jangan ada try and error masa buat haji. Sampai kita try dulu, agak tak cantik lagi 10 tahun ada duit, kita repeat balik dah. Hari ni ada duit, belum tentu boleh buat haji. Dan belum tentu kita 10 tahun lagi kita akan hidup. Buat paling baik. Jangan ada ghalat. Bila tuan-tuan pergi buat haji, tinggalkan ahli keluarga kita, duit ringgit kita, harta benda kita. Kita ni tetamu Allah, dan Allah akan jaga apa yang tetamu dia tinggalkan. Cukup Bismillah, buat paling baik sekali. Sebab Nabi bila sebut bab haji, Nabi tak cakap banyak. Haji mabrur, terus Nabi tutup syurga untuk dia dengan 2 syarat. Ikhlas, manasik, tata cara ibadah haji mesti sama dengan Nabi. InsyaAllah betul. Tak ada balasan, syurga. Orang yang Allah pilih dia buat haji, dalam masa yang sama Allah pilih juga mak pak dia untuk buat haji. Dia dalam masa yang sama dia buat haji, dan dia kena teman mak pak dia mungkin yang tak mampu dan sebagainya. Maka dia ingat ketika itu ujian Allah untuk dia sedang bermula. Kena banyak sabar. Tuan-tuan dengan saya dah banyak kali tengok kan, macam mana orang pergi umrah, pergi haji, bawa mak pak dia. Tengok macam mana dia tak boleh sabar dengan mak pak dia. Sabar. Dah tawaf 3 kali, pak nak terkencing keluar, nak terkencing ni minta bawa petal dah. Kau tak boleh sabar lagi 4 pusingan. Jangan sabar. Oh, tenang. Masa tu Allah uji saya. Allah akan uji kita. Wallahi, kita boleh berkhidmat pada mak pak, mungkin daripada situ pintu syurga kita boleh masuk. Tapi kena sabar. Wallahi kena sabar. Tuan-tuan, saya sepatutnya tahun lepas saya pergi haji bawa bapak saya. Dan sampai hari ni, sampai tarikh ini saya masih tunggu calling. InsyaAllah tahun ni saya pergi, insyaAllah, kalau ada rezeki dengan bapak saya. Tahun lepas saya pergi, kami ada 4 kuarta. Dia ada 2 maksud kuarta di sini. Satu kuarta yang dibenarkan, satu tak boleh. Yang tak boleh ni kita ada member dalam tabung haji. Kita kata member ni, kau tim lah bagi satu seat kat lu. Macam tu lah. Member ada tak apa, siap lah. Aku tahu lah nak kau tim macam mana. Dia pun pergi tengok mana Pak Haji mana kau. Dia ni pun dah pergi haji dah 2 sekali. Dia pergi cancel kawan dia punya, bagi kat member dia. Wallahi haram. Member yang dia cancel ni, kenduri dah buat tau. Kenduri dah buat, salam tu pun dah dapat banyak dah tau.
Tuan-tuan boleh bayang kita cancel? Macam mana dia nak berhadapan dengan orang? Orang tanya ni macam mana haji? Tak jadi pergi haji lah. Tak jadi. Yang dia paling takut bila kawan tu kata, hari tu saya salam bagi 2 saat blok tu, main balik. Yang tu dia paling takut. Dia kok mana pun dia kira aku pergi haji, tak pergi haji, aku tak kira aku kena keluar daripada kampung ni 4 bulan hari. Pakai ihram daripada Shah Alam tu, balik rumah anak dia di Kuala Terengganu. Piduk sana. Duk tangkap gambar apa ke, duk ambil dalam Google gambar haji apa Mekah ni, duk hantar kat grup semua. Sampai dah tahun ni panas apa semua. Elok Katie yang sepatutnya balik, dia pun fly balik. Dia pun kemas, jubah beli dah. Korma Maidin beli dapat kotak. Mai ni jamu orang. Orang tanya macam mana haji? Mekah tahun ni panas ke? Panas semua. Hati panas tak ada pergi. Dia kata kita ni, dia kata saya ni tak beli apa, beli korma. Kita pergi sana bukan nak beli, kita nak beribadah kepada Allah. Jawapan kemana? Orang bodoh makan korma, duk tengok, awak kotak Maidin. Apa ni haji kakak kotak Maidin? Hang ni mesti tak pergi Mekah lama dah ni. Maidin buka dah 4 cawangan di Mekah. Jawapan mau kemana? Jangan buat macam tu. Kecuali kalau kita ni memang dapat kuota khas. Kerajaan Saudi dia dibagi contohnya, setahun ada 40 orang daripada setiap negara akan menjadi tetamu kerajaan dia. 40 orang setiap negara. Yang mereka ni pergi hanya tak lebih daripada 2 minggu. Melontar Jamrah, hotel mereka tu dalam Mina. Pergi melontar Jamrah pun naik yang orang tu main apa? Main golf tu, kereta tu. Apa dia panggil tu? Bagi tu. Daripada dalam hotel tu nampak ada tempat melontar. Cuma nak lontar tak sampai, tu yang kena turun. Satu. Kemudian ada individu, menteri dan sebagainya. Memang kerajaan Saudi bagi kepada mereka kuota mereka sendiri. Mereka boleh bagi pada siapa yang mereka nak, pegawai kerajaan, apakah ketua pengarah dan sebagainya. Bila saya dengan ayah saya dipilih, alhamdulillah tahun lepas, masuk pasport saya dengan ayah saya tak ada isu, saya ada isu. Sebab saya pergi haji 2012. Kerajaan Saudi hanya benarkan seseorang buat haji kali kedua setelah 5 tahun untuk bagi peluang pada orang lain. So kalau kita pergi pun, bila masuk dalam sistem, dia tengok terus dia akan tenang balik. So tak boleh pergi tahun lepas. Tapi saya tak mau lepas peluang ni. 70,000 pakej 2 orang 140 siapa nak pergi. Saya kata kepada abah saya macam ni, saya tak boleh pergi. Abah pergi. Saya cari kawan saya seorang yang baik, dia ganti saya untuk bawa abah pergi haji. Abah saya tengok saya, dia kata macam ni, aku nak pergi dengan hang, dia kata. Hang pergi, aku pergi. Hang tak pergi, aku tak pergi. Anak soleh tu kan, jangan main-main. Pak nak pergi dengan dia ya. Dia tak mau pergi. Tak boleh buat apa. Tahun ni saya harap sangat, tengah-tengah calling insyaAllah ada. Kita cuba sedaya upaya buat yang terbaik. Pasir apa tuan? Pasir apa? Tuan-tuan pernah dengar kan nama Uwais Al-Qarni kan? Kita hanya dengar dia ni buat baik dengan mak dia. Hari ni dalam masa seminit saya cerita kepada tuan-tuan, ni kebaikan dia pada mak dia, sampai dia ni jadi selebriti di atas langit ni. Apa dia yang dia buat? Bila mak dia dah tua renta, tak larat dah, mak dia minta satu ya. Mak dia nak minta dekat dia pun mak dia tak tahu nak letak muka di mana ni. Mak dia minta satu, mak dia nak buat haji. Tu je. Dia duk fikir tak lepas, aku ni orang susah, orang miskin. Duit nak beli kenderaan, bukan kata kenderaan, duit nak beli barang, makanan untuk kenderaan pun tak ada. Masa tu haji naik kenderaan daripada Yaman pergi Mekah berbulan-bulan. Mak aku nak pergi ni, aku mesti kena bawa dia. Sebelum masuk musim haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan di musim haji, setiap hari dia ambil sekok anak lembu, dia pikul anak lembu, buh di belakang, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Orang duk tengok dia ni sampai orang kata Uwais dah jadi gila. Orang tak tahu kalau kita sebelum pikul tu kita dah upload dalam Facebook, kita bagi tujuan, dah bagi tahu tu kita lah. Tu tahu sebab apa dia buat tu, naik turun, naik turun, naik turun sebagai persediaan
masuk bulan Syawal, aku nanti pikul mak aku daripada Yaman ke Mekah. Dan masuk dia bulan haji, dia pikul mak dia daripada Yaman ke Mekah. Ambil masa berbulan, buat haji selesai, pikul balik Mekah ke Yaman. Macam mana Nabi tak kata kalau dia angkat tangan Allah berkenan? Dan saya sebenarnya pernah tengok 2012, Allahu Akbar, orang Pakistan. Kami jemaah haji jalan kaki daripada Arafah, lepas maghrib kami jalan ke Muzdalifah. Ada seorang Pakistan ni, dua beradik, mereka bawa pak mereka ni berat dalam 80 kilo begitulah, duduk atas wheelchair, pak tak boleh jalan. Bila kita jalan kaki ni, jalan bukan jalan tar ni, jalan pasyak ni, wheelchair tu payah tolak. Tetapi nampak kan, angkat pak dia, suruh pak dia duduk, dia lipat apa dia lipat wheelchair, dia suruh adik dia bawa. Dia minta 3-4 orang tolong angkat pak dia ni, buh atas tengkok dia ni. Dia panggil buh atas tengkok ni, buh pak dia ni duduk sini, dia pegang ni, 3-4 orang angkat dia pikul pak dia, tuan-tuan, daripada Arafah ke Muzdalifah. Kami jalan belakang dia, kita tengok teriak. Peluh ni, kain ihram ni basah dengan peluh. Tengok macam mana dia berbakti. Ni ambil pak ni, dia panggil buat tu, duduk pegang kaki ni. Tuan nampak tak? Tak nampak Pakcik mai saya duduk atas pakcik. Nak tunjuk ni, biar praktikal. Tapi saya duduk tu confirm sleep disc tu berbakti. Sebab tu saya suruh sabar. Pengalaman kita pun jenis tak sabar ni. Pengalaman kita pergi haji, kita tengok macam tu keadaan berlaku. Anak maki mak pak ni, Allahu Akbar, cukup. Kalau pernah buat salah, minta maaf. Jadi bila kita pergi dengan keluarga kita, mak kita, ayah kita, kena banyak minta kesabaran daripada Allah. Orang yang pergi haji tahun ni, insya-Allah Allah pun nama ke haji mabrur. Haji mabrur tidak ada balasan kata Nabi, melainkan syurga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi satu dua dengan tuan-tuan pada malam ni dapat bagi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa